Hai, Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Yes, finally guys, Alhamdulillah berkat doa dan sokongan daripada korang, aku dapat juga riliskan video kolaborasi Zaf channel bersama Joe Sipalipolara. Dan aku tengok view memang wow, aku boleh cakap korang memang mantul. Sebab sokongan korang dalam masa beberapa jam je dah boleh beribu view. So bagi aku teramat hargai lah, dan aku tak ada lain selain mendoakan kebaikan untuk korang semua dan harap korang dimurahkan rezeki. Lagi pula untuk aku mendapatkan rakaman tu dan juga bermacam-macam dugaan, bermacam-macam cabaran yang pihak Zaf channel dan juga Abang Jo terpaksa lalui. Tetapi finally Alhamdulillah, aku harap korang berpuas hati dengan hasil yang aku dapat. Banyak dah gangguan ataupun dugaan yang aku kena, tetapi bagi aku ini adalah salah satu cabaran untuk YouTuber yang berkongsi kisah seram. Jadi aku rasa aku akan teruskan berkongsi ataupun menjadi pencerita kisah seram. Dan malam ni aku nak kongsi dengan korang satu kisah yang teramat menarik yang berlaku di suatu tempat pada tahun 90-an lah. So cerita ni bagi aku memang best gila. Dia pelik, lain daripada lain sikit lah. Tanpa lengah masa, let's go guys. Kita teruskan dengan Malam Angker. Kalau aku bercakap tentang dekat mana Malaysia ni, especially siapa yang duduk KL, kita nak pergi mana kalau kita nak layan sejuk, terutama dalam musim-musim panas ke kan? Aku rasa korang dah terfikir satu tempat je untuk layan sejuk, tak lain tak bukan Genting Highland. Kenapa aku cakap Genting Highland? Kerana Genting Highland tu je yang tempat yang memang sejuk. Dah lah sejuk, at least kau boleh lah tengok view-view bukit kan. Naik pula dengan family ke apa, memang cantik lah. Terutama kalau nak main theme park dia ke apa, memang terbaik gila. Tetapi dalam kecantikan Genting Highland ataupun kesejukan tu pernah terjadi pada tahun 90-an dulu, dan kejadian ni berlaku terhadap seorang pakcik yang dinamakan Pak Majid ataupun yang bernama Pak Majid, aku boleh cakap Kisah Pak Majid ni adalah kisah yang unik bagi aku kerana Pak Majid ni adalah salah seorang pekerja yang aku boleh cakap security dekat salah sebuah hotel. Dan Pak Majid ni kira senior tau. So dia dah kerja lebih 10 tahun dekat Genting. Jadi aku boleh katakan memang Pak Majid ni tahu selok-belok dekat area Genting Highland ni. Tambah pula attitude Pak Majid yang peramah, dan apabila dah tua tu, dia dianggap sebagai perangai bapak-bapak lah. So Pak Majid ni cukup disenangi oleh pekerja lama mahupun pekerja baru. So especially kalau pekerja baru yang baru bekerja dekat Genting Highland, Pak Majid ni lah yang akan tunjukkan selok-belok dan juga jalan-jalan dekat area Genting Highland tu. And kalau korang nak tahu kenapa Pak Majid kena tunjuk selok-belok jalan apa semua, pada tahun 90-an Genting Highland tak ada lah macam keadaan sekarang yang korang tengok dah serba mewah, dah serba cantik. Dulu Genting Highland adalah beberapa bangunan, tetapi majoritinya adalah hutan. So untuk dia bukan sebarangan orang yang boleh macam sekarang kau nak berjalan sesuka hati je. So Pak Majid ni lah yang akan tunjukkan, orang cakap pantang larang lah. Kalau kau nak tinggal lama kat Genting ni, adalah benda kau boleh buat, ada benda yang kau tak boleh buat. Tetapi nak dipendekkan cerita, apa yang menarik pasal Pak Majid ni yang diceritakan oleh pekerja-pekerja hotel tu adalah setiap kali diorang lepak, especially kalau diorang berjumpa dengan Pak Majid ni, dan diorang selesa untuk berborak. Macam aku cakap, Pak Majid ni peramahan. So topik yang selalu Pak Majid bangkitkan ataupun persoalkan adalah dia akan tanya tau semua orang, pernah tak korang terjumpa ataupun melihat kelibat seekor haiwan kambing gurun? So kadang bila diorang tengah lepak, tengah duduk sesama pekerja apa semua, Pak Majid beberapa kali asyik cakap benda yang sama je. Mesti dia akan tanya pekerja-pekerja tu, anak-anak. Dia panggil anak-anak sebab dia rasa macam dia dah pangkat bapak-bapak kan. Anak-anak, pernah tak korang nampak kambing gurun? Majoriti pekerja akan cakap, Pak Majid, biar betul Pak Majid. Saya ingat itu cerita just rekaan je. Memang betul Pak Majid ada kambing gurun. Pak Majid pun kadang-kadang kalau mood dia tak okey, dia marah lah. Dia cakap, mana boleh rekaan? Pak Majid dah nampak dah kambing gurun hari tu. Pak Majid jalan belakang hotel tu, kambing tu duduk atas bukit kadang.
So bila dah macam tu, orang suka tau lepak dengan Pak Majid ni sebab nak tahu adakah betul ke, adakah memang ada kelibat kambing gurun ataupun Pak Majid ni saja mereka-reka cerita ke apa kan. Sampailah salah seorang pekerja yang bernama Anas ni dia macam mulut dia lantang sikit lah berbanding pekerja lain. Pekerja lain macam kadang kalau Pak Majid cerita, layan je. Tetapi Anas ni pernah lah beberapa kali cakap kat Pak Majid, "Okey lah, macam ni lah Pak Majid. Kalau betul ada kambing gurun tu, saya nak ikut Pak Majid. Kalau Pak Majid cari kambing tu, saya nak ikut." And Pak Majid pun sahut lah cabaran. Pak Majid cakap, "Alright, fine. Kan? Bila kita cuti, awak ikut Pak Majid. Pak Majid tunjuk kan. Pak Majid tahu tempat-tempat hotspot lah ataupun tempat-tempat yang kebiasaannya Pak Majid ni nampak kambing gurun." Jadi seperti yang dijanjikan pada hari cuti, aku boleh cakap hari Sabtu, Pak Majid pun dengan Anas ni pergilah mencari kambing gurun. Anas ni dah excited dah. Dia siap beli Pak Majid. Dia cakap, "Pak Majid, kalau tak ada kambing gurun, bagi tahu je lah sekarang Pak Majid. Tak payahlah buang masa kan kita nak pergi mencari." Tapi Pak Majid ni macam, "Sabar. Jangan cakap besar. Kita pergi dulu, kau tengok sendiri depan mata kau. Kambing gurun yang selama ni Pak Majid cakap kat kau." Time tu pun dah pukul 5 lebih, dah petang. Diorang pun bergerak masuk ke dalam hutan sebab nak cari kambing gurun ni. Pak Majid cakap kena pergi satu kawasan hutan sikit sebab situlah selalunya tempat kambing gurun ni duk lepak lah, ataupun tempat yang selalu Pak Majid nampak kambing gurun. Jadi Pak Majid dan Anas ni pun teruslah masuk dalam sejam macam tu sejam perjalanan macam tu. Sekali Anas ni bersuara, "Pak Majid, biar betul Pak Majid, saya dah tak larat dah ni." And tiba-tiba Pak Majid terus pegang Anas dan tarik dia ke bawah. Dan Pak Majid cakap, "Sabar. Kita duduk sini. Kejap kan kambing tu mesti datang." Sebab Pak Majid selalu nampak kambing tu tengah lepak kat sini. Jadi tak lama lepas tu, dalam 15 minit diorang menyorok dekat di sebalik semak-semak kat situ. Diorang duduk tengok. Pam! Terbeliak mata Anas apabila Pak Majid tunjuk di satu sudut di atas batu. "Anas, kau tengok belah ni." Anas tengok, wow. Anas cakap, wow. Macam tu. Nampak kelibat kambing gurun berwarna putih, berbulu lebat dengan tanduk yang kambing gurun yang tanduk kan. Tengah lepak dengan penuh gah duduk atas batu tu. Dan seakan-akan mimpi bagi Anas apabila dia cakap kat Pak Majid, "Pak Majid, uish, saya tak sangka Pak Majid. Memang betul ada kambing Pak Majid." Pak Majid pun cakap, "Kan aku cakap. Aku tak ada. Aku dah 10 tahun lah sini. Aku dah biasa dah nampak kambing ni kan. We are like best friend lah. Konon macam tu lah." So apabila dah excited macam tu, Pak Majid pun cakap kat Anas ni macam, "Nas, jom. Kita pergi dekat sikit. Ini tak jelas ni." So Pak Majid pun cakap nak pergi dekat. Pak Majid dan Anas ni pun melangkah untuk mendekati kambing gurun yang tengah duduk dekat satu sudut tu. Tapi apa yang mengejutkan adalah sebab Pak Majid mendahului Anas, Pak Majid di depan, Anas mengikori di belakang Pak Majid. Tanpa diorang sedar, sebenarnya Pak Majid beberapa langkah je lagi, dia dah betul-betul ada di hujung gaung. Kira beberapa langkah lagi, Pak Majid memang akan confirm jatuh terus ke dalam gaung. Tetapi sebabkan Anas dan Pak Majid ni excited, diorang pun perlahan-lahan pergi. Dan apabila betul-betul dah dekat dengan kambing gurun tu, lagi sekali kejutan. Sebab apa? Sebab kambing putih yang Pak Majid dengan Anas nampak ni tadi telah berubah kepada seekor lembaga ataupun makhluk yang berwarna hitam dan bermata merah, tepat memandang ke arah Pak Majid dan juga Anas. Tetapi sebab macam yang aku cakap tadi, apabila Pak Majid terkejut sebab dah nak hujung sangat dengan gaung, Pak Majid terseliuh dan terjatuh ke dalam gaung. Dan Anas dalam keadaan terkejut menjerit, "Pak Majid!" Kan? Lepas tu dia tengok, ya Allah. Dan dia pandang balik, tempat kelibat makhluk hitam tu dah hilang guys. Jadi time tu pun macam aku cakap dah nak, sebab dah petang kan, time tu pun dah nak gelap. Dengan Anas tengok dah tak nampak kelibat Pak Majid yang jatuh ke dalam gaung tu. Dia pun lari. Sekuat hati dia lari untuk memberitahu staf-staf lain yang bahawa Pak Majid jatuh bot. Abang Aziz jatuh bot. Bukan, Pak Majid jatuh gaung.
So apabila staff lain dengar macam tu, diorang pun bagi tahu pihak atasan, dan nak dipendekkan cerita, pihak atasan pun teruslah rescue lah, okey, report kepada penyelamat dan diorang selamatkan Pak Majid. Dikatakan Pak Majid memang koma dan mengalami kecederaan yang agak teruk lah. Yang menyedihkan adalah itulah kali terakhir pekerja-pekerja termasuklah Anas nampak kelibat Pak Majid. Dikatakan tak tahulah Pak Majid ni sama ada dia masih hidup lagi ataupun telah meninggal dunia, wallahualam. Tetapi selepas itu Pak Majid tidak lagi muncul ataupun tidak lagi bekerja di hotel tempat yang Pak Majid dah 10 tahun bekerja. Pengajaran dekat sini aku boleh cakap adalah bukanlah salah kambing tu, tetapi apabila kita masuk ke dalam hutan, macam yang kita tahu, hutan adalah tempat tinggal jin. Bukan tempat tinggal manusia lah, kebiasaannya lah. Jadi apabila kita nampak macam kelibat kambing ataupun ayam ataupun apa-apa kelibat yang membuatkan kita macam wow, excited, kita kenalah meminta perlindungan daripada Allah SWT supaya kita tidaklah disesatkan ataupun tidaklah membahayakan diri kita. Seperti mana Pak Majid, rupanya kambing tu adalah jelmaan jin. Dan sebab excited, sebab teruja sangat, tengok apa jadi ke Pak Majid. Jatuh bug. Jatuh gaung. So itu je yang aku nak kongsi dengan korang. Tetapi aku ada satu soalan. Pernah tak korang nampak kelibat kambing gurun dekat area Genting Highland tu? Kalau pernah, aku nak korang kongsi kan dekat bawah, dekat mana ataupun bila yang korang jumpa kelibat kambing gurun ni. And aku just nak cakap terima kasih lagi sekali kepada korang yang terus menyokong Zaf Channel. InsyaAllah aku akan buat yang terbaik untuk hiburan korang. Nampak dah macam pembaca berita aku cakap. Itu saja. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye-bye.